Okay, alright guys. Okay, so pasti korang dah dapatkan smartwatch Pro yang terbaru ni, betul tak? So video yang buat kali ni adalah video tutorial cara macam mana nak connectkan smartwatch Pro korang ni ke handphone. Okay, so cara dia sangat senang. Okay, yang mana yang dah dapatkan smartwatch ataupun yang dah sampai pun smartwatch tu dekat korang, korang just follow saja video yang tunjuk ni untuk connectkan smartwatch korang dengan handphone Android ataupun iOS. Sebab cara dia semua sama saja. Okay, so untuk connectkan, yang first kali yang korang kena buat adalah yang korang kena download satu apps. Apps dia macam ni, WearPro. Korang kena download dekat App Store ataupun Play Store, WearPro. Okay, WearPro. WearPro. So lepas korang dah download ni, korang biar je dulu, korang follow step yang tunjuk dalam video ni. Okay, so lepas korang dah download, korang onkan smartwatch, korang hold saja button dekat bahagian atas ni. Okay, nanti dah akan keluar perkataan hello macam ni. Okay, lepas tu terus akan keluar display korang. Okay, so dekat sini korang kena onkan bahagian Bluetooth call. Kalau korang perasan dekat sini dah ada tunjuk Bluetooth call. So Bluetooth call ni korang onkan. Okay, so pastikan dia berwarna macam ni. Itu baru maksudnya dia dah connect. Okay, so korang pergi cek dekat dalam handphone korang, pergi dekat bahagian setting Bluetooth. Okay, Bluetooth handphone, pergi dekat bahagian setting Bluetooth. Kalau untuk handphone iOS, korang pergi dekat Bluetooth. Handphone Android pun pergi dekat bahagian Bluetooth dan korang connectkan. Ada satu nama dia adalah nama Watch Audio. Kalau korang perasan dekat sini dah ada tunjuk Watch Audio FE41. Korang connectkan yang ini. Kalau korang tak connectkan, untuk call yang masuk ataupun korang nak dial daripada smartwatch, tak boleh. Okay, so ini adalah function Bluetooth call ni untuk bahagian call, untuk bahagian jawab call, untuk dial, semuanya melalui Bluetooth call ni. Kalau tak connect, dia tak akan connectkan Bluetooth call ke smartwatch. Okay, so untuk connection yang pertama kita dah settle, tak ada apa-apa problem. Cuma selepas korang dah connect nanti, pastikan korang pergi cek dekat bahagian Bluetooth ni, Watch Audio FE41 ni. Untuk handphone iOS, korang klik saja I dekat bahagian ujung ni. Okay, korang tengok semula korang punya device ni betul tak nama dia. Lepas tu device type ni, korang nak adjust sound dia macam mana, ke stereo ke, headphone ke, hearing aid ke, speaker ke, ataupun others. Korang boleh check. Okay, untuk handphone Android, korang pastikan korang connect Watch Audio FE41 ni. Lepas korang dah connect saja. Untuk handphone Android, kadang-kadang dia ada tulis I macam ni, ataupun korang kena klik saja bahagian tengah ni untuk settingkan yang tunjuk tadi. Okay, so untuk sekarang kita hanya perlu pergi dekat dalam apps yang kita dah download tadi, WearPro. Okay, korang pergi dekat WearPro ni. Untuk yang mana baru saja download, korang pastikan korang create dahulu korang punya account. Okay, pastikan create dahulu. Macam Am dah create kan. Okay, so gambar tak letak, information ni korang kena letak. Okay, so korang create dahulu account korang. Lepas korang dah create, barulah account korang akan keluar yang macam ni. Kalau korang perasan kat sini ada bahagian Mi, Device, Sport dan Health. Lepas dah create, korang dah register semua, barulah akan keluar yang macam ni. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah first kali korang kena set up korang punya detail dekat bahagian tepi ni, dekat bahagian Mi. Okay, pergi dekat bahagian Mi ni, settingkan korang punya information, tinggi berapa, berat berapa, supaya apa yang korang buat sport tu nanti akan accurate. Okay, so kalau korang perasan dekat sini, ini adalah logo male. So untuk yang female, pastikan korang pilih betul-betul korang punya gender. Sebab dalam smartwatch Pro yang terbaru ni ada features period management. Korang punya period time bila, dia akan monitor semuanya. Okay, so macam Am tak boleh nak check benda tu, sebab Am punya account adalah male. So itu problem untuk Am check. Okay, so sekarang ni untuk kita connectkan smartwatch kita hanya satu saja, perlu satukan saja. Okay, korang pergi dekat device. Okay, kemudian macam Am sekarang ni Am tengah bind kan, so Am unbind kan dahulu untuk Am tunjukkan dekat korang. Okay, nanti lepas korang dah isi je dekat Mi ni,
korang pergi dekat device, nanti device tu akan keluar macam ni. Okey, serupa macam ni. So korang klik saja search for bound device. Okey, klik dekat sini. Okey, nanti dekat sini dia akan tunjuk apa smartwatch yang kita boleh pair. Okey, so dekat sini nanti dia akan tunjuk apa smartwatch yang kita boleh pair. Kita klik saja. Okey, bila kita klik nanti dia akan terus keluar macam ini. Okey, so kalau korang perasan dekat sini ada logo macam bulat ni, ini maksudnya dia tengah scenes. Scenes tu apa yang ada dekat dalam, yang kita dah setting dekat dalam apps ni, dia akan bawa masuk dekat dalam smartwatch kita. Okey, so tak ada apa-apa problem. So lepas saja korang connect, pasti korang akan keluar satu pop-up yang macam ni, your watch has a new firmware, please update and upgrade. Okey, so korang boleh update korang punya firmware. Maksudnya korang punya software yang terbaru. So ada update-update yang terbaru, dia akan minta korang update. Okey, so bila korang update saja, apa feature-feature yang terbaru akan keluar dekat smartwatch kita. Okey, so sekarang ni tak nak update dahulu, nak share dahulu apa yang ada dekat dalam app Smartwatch Wear Pro ni. Okey, so lepas sahaja kita dah connect, korang akan automatic akan sceneskan segala apa yang keluar dekat dalam handphone korang, daripada notification, dari segi call, apa semua akan terus masuk dekat dalam smartwatch. Macam ni kalau korang tengok, ada satu customer tanya harga jam. Nampak tak? So untuk time juga pun sama, dia akan tunjuk time yang accurate ikut pada phone kita. Okey, tak perlu pun masuk SIM card, tak perlu pun masuk memory card, just connect melalui Bluetooth dan app sahaja. Okey, jangan risau, Smartwatch Pro ni support for Android dan iOS. Okey, so jom terangkan dekat bahagian apps ni supaya korang senang nak check apa benda yang akan ada update-update yang korang nak ubah ataupun nak setting nanti. Okey, so first kali dekat bahagian atas ni, kalau korang perasan dia ada tunjuk smartwatch. Connected ni maksudnya kita punya smartwatch dah connect dengan apps. Okey, selepas tu ada bahagian scenes. Scene ni maksudnya kalau korang ada setting apa-apa dekat dalam app smartwatch ni, korang kena klik scene ni untuk bawa masuk semua update-update tu ke smartwatch kita. Okey, so seterusnya ada watch face. Watch face ni untuk kita tengok kita punya wallpaper yang extra dekat dalam app smartwatch. Ada macam-macam dekat dalam ni, korang boleh pilih apa yang korang nak guna, apa yang korang rasa sesuai nak letak dalam smartwatch korang, korang boleh guna. Okey, so untuk kita customize wallpaper, ini sangat penting. Untuk kita customize wallpaper, hanya boleh pilih 3 template ni saja. 1, 2, 3. Sebab apa kata 3 ni saja? Sebab kalau korang perasan, dekat sini dia ada tunjuk bawah ni, dekat bahagian kelabu ni dia ada tunjuk customize watch face. 1, 2, 3. Bahagian bawah-bawah ni dah tak ada dah. Okey, so korang hanya boleh guna template 3 ni saja untuk customize wallpaper. Macam mana caranya? Korang just klik saja, lepas tu akan keluar gambar kamera macam ni. So kita klik saja kamera ni dan pilih gambar apa yang kita nak guna. Contoh ambil gambar yang ini. Okey, ambil gambar yang ini dan confirmkan. Okey, so lepas kita dah confirm, nanti dia akan tunjukkan dekat kita punya apps ni betul tak gambar yang kita nak update ni, dan dia punya watch face ni dekat bahagian bawah ni, dan kita hanya klik saja watch face push ni. Okey, selepas kita dah klik, automatic dekat dalam smartwatch kita akan ada tunjuk logo loading untuk dia uploadkan ke smartwatch kita. Okey, so sekarang ni kita tunggu dia loading dahulu. Kita nak upgrade, macam ni. Nampak tak loading dia? So sekarang ni dia tengah update dia punya wallpaper. Okey, so selepas saja kita dah habis upload gambar dekat dalam smartwatch kita, dia akan automatic restart kita punya smartwatch dan dia akan terus keluarkan wallpaper yang kita custom tadi. Nampak tak? Nampak kan kemas saja dia punya wallpaper. Lagi satu, apa yang bestnya bila kita custom, gambar tu tak pecah. Korang boleh tengok sendiri gambar tu tak pecah kan. Dia punya curve dia. So korang boleh custom wallpaper apa yang korang nak, korang boleh custom. Okay, so untuk custom hanya boleh satu saja. Lepas korang dah custom, kalau korang nak custom nombor 2 pula, korang kena delete gambar ni dahulu dan terus custom yang seterusnya. Okay, so sekarang dekat bahagian bawah ni ada dia tulis find watch. Kalau kita tak tahu smartwatch kita letak dekat mana, kita lupa, kita klik saja find watch ni.
Nampak tak dekat sini ada Find Watch yang kita klik, nanti automatic dekat smartwatch kita akan vibrate. Okay, so seterusnya ada bahagian take photo. Take photo ni untuk kita ambil gambar daripada smartwatch kita. Kita hanya boleh klik saja yang ni, dia akan terus ambil gambar. Kita klik lagi, dia akan ambil gambar. So dia maksudnya dia adalah shutter yang daripada smartwatch. So kalau dulu kita gunakan monopod so dulu kita guna monopod. So sekarang ni kita hanya touch sahaja untuk ambil gambar daripada jarak jauh. So dia akan sama macam kamera shutter. Okay, so dekat bahagian bawah ni pula ada tile whip. Tile whip ni maksudnya adalah wake up gesture. So bila arm tak on kan, arm angkat saja tangan, dia akan automatic biasa saja, tak ada apa-apa yang berubah. Kalau arm on kan, arm turun bawah dia akan gelap, bila arm angkat tangan dia akan on sendiri. Itu adalah maksud tile whip. Okay, so seterusnya dekat bahagian bawah ni pula ada incoming call. Incoming call ni korang kena on untuk kita jawab call, nanti senang daripada smartwatch. Kalau kita tak on kan, nanti kita hanya dapat reminder call saja, kita tak dapat untuk jawab call. Okay, so seterusnya ada bahagian SMS. Korang allow-kan untuk notification yang masuk. Lepas tu ada bahagian app notification. App notification ni korang boleh pilih notification apa saja yang korang nak on kan. Macam arm on kan semua, senang nanti semua notification boleh tengok dekat dalam smartwatch. Kalau korang rasa macam korang nak allow-kan yang mana korang rasa penting, boleh buat. Okay, so seterusnya ada bahagian NFC. NFC ni dia dah bagi siap guide daripada apps ni. Apa yang korang kena buat, apa yang patut korang buat, dia dah tunjuk, dah siap sedia dalam app smartwatch ni. Okay, so untuk NFC ni terangkan dahulu, NFC ni hanya support untuk phone iOS saja, dia tak support untuk handphone Android. Okay, so untuk iOS korang follow saja step-step yang ditunjuk ni untuk kita connectkan kita punya NFC. Okay, so sebagai contoh, jom tunjukkan dekat korang supaya korang lebih faham. Okay, so kita pergi dekat shortcut dahulu. Okay, pergi dekat shortcut. iPhone ada shortcut kan. So kita pergi dekat shortcut dan kita pilih automation. Okay, so lepas kita dah pilih automation, kita klik dekat bahagian atas ni, tambah, klik create personal automation. Okey, lepas tu kita cari bahagian NFC. Dekat bahagian bawah ni dia ada tunjuk NFC, klik. Lepas tu kita klik scan. Bila kita klik scan ni, dia akan minta kita scan kita punya NFC ni dekat phone kita. So smartwatch kita ada NFC, kita letak saja dekat bahagian atas ni. So bila kita dah letak, dia akan terus tunjuk tanda right. Maksudnya dia dah scan dah smartwatch kita dan automatic kita boleh dah boleh guna NFC tu. Okay, so name this tag. Korang bolehlah name apa yang korang nak buat. Contoh letak WhatsApp. Sebab apa? Sebab nak touch saja phone nanti dia akan terus keluar WhatsApp Okay, so senang. So dekat sini kita tambah saja action. Action ni korang boleh tambah lah, nak terus call ke, ataupun nak tengok galeri ke, ataupun korang nak tujukan ke apps ke, email ke, maps ke, semua boleh. Okay, korang boleh play around dekat sini. So lepas korang dah tambah, so contoh ambil kamera. So bila ambil kamera ni, dia ada dua jenis pula, ada take photo, take video. So nak ambil take video. Lepas dah klik semua, korang just tekan next saja. Next, dia akan terus publishkan dan function tu dah boleh guna serta-merta. Okay, so ini adalah function NFC. Okay, seterusnya ada bahagian heart rate monitoring. Heart rate monitoring ni korang boleh allow-kan, korang nak setting automation ataupun macam mana, korang boleh allow-kan. Okay, so bawah dia pula ada bahagian ECG detection. Dia ada detect korang punya cara macam mana nak dapatkan ECG detection. Okay, seterusnya ada bahagian frequency contact. Frequency contact ni korang kena tambah sendiri. Korang add saja contact korang. Berapa ramai yang korang nak add, korang boleh add. Lepas korang dah add, korang klik saja dekat bahagian bawah ni, scenes to watch. Lepas korang dah scene, nanti dia akan automatic masuk dekat dalam smartwatch kita semua contact yang kita dah pilih tadi. Okay, so sekarang ni
ada bahagian Bluetooth call. Bluetooth call ni dia ada tunjuk cara macam mana nak connectkan Bluetooth call, macam yang tunjuk first tadi. Dia ada guide juga, so kita tak perlu tengok. Okey, yang paling best My QR Code ni. My QR Code ni, sebelum ni kebanyakan smartwatch hanya boleh guna 3 app saja, WeChat, Alipay dan QQ. Ini saja QR Code yang boleh guna. Tapi untuk smartwatch Pro ni kita dah tambah satu lagi, ada Stripe QR Code. Korang bolehlah tambah QR Code apa yang korang nak tambah, Maybank to You ke, CIMB ke, Duit Now ke, boleh tambahkan dekat sini. Dan korang namakan QR Code korang ni apa. Lepas korang dah namakan, korang dah save, nanti dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Dia akan keluar macam ni, Big Pay. Sebab apa? Sebab dah savekan nama dia adalah Big Pay. So bila tekan saja, dia akan keluarkan QR Code Big Pay. Okay, so senang nanti kita nak buat payment dekat mana-mana. Tak perlu dah nak angkat kad, nak swipe ataupun apa. Kita just scan saja, lepas tu payment pun proceed. Nampak tak? So ini adalah QR Code function. Okay, so seterusnya pula ada bahagian bawah ni, ada bahagian More. More ni untuk bahagian reminder mode, untuk do not disturb mode, alarm setting, sedentary reminder dan drink water reminder. So kita boleh ubah time bila kita nak buat automation, dan kalau kita rasa tak nak buat, kita boleh unallow-kan. Okay, reminder mode ni kita boleh adjust sama ada kita nak bright screen, kita nak nyalakan screen dengan vibrate, ataupun kita nak nyalakan screen saja ataupun vibrate saja. Kita boleh setkan sendiri. Okay, so seterusnya ada bahagian firmware upgrade. Dekat bahagian bawah ni yang kata tadi, setiap bulan akan ada update-update yang macam kita buat update dekat iPhone selalu kan. So dia ada update software. Okay, so apa yang best ni lagi nak share, dekat bahagian apps dia ni ada spot apps. Spot apps ni ada 4 spot yang kita boleh guna dekat dalam app smartwatch ni, yang kita boleh detect kita punya GPS tracker. Macam mana nak detect dia? Korang boleh pilih spot apa yang korang nak buat. Okay, pilih. So nak buat running, so pilih saja running dan klik dekat bahagian lari tadi tu. Dan korang kena pastikan GPS signal korang adalah full. Macam ni, hijau dia full. Kalau untuk signal korang warna kuning ataupun apa, untuk detection tu adalah tak accurate sangat. Okay, so pastikan warna hijau supaya detection itu semuanya accurate. Okay, so selepas tu dia akan tunjuk dekat mana kita punya signal, dekat mana, semua dia akan tunjuk. Okay, kalau kita nak onkan saja, kita klik go. Okay, so selepas tu dia akan terus bawa masuk kita dekat part sport. So dekat dalam smartwatch kita pun ada tunjuk running, dekat dalam handphone pun ada tunjuk run. Okay, so dekat sini dia akan detect bahagian kilometer, bahagian speed, pace, duration, calorie. Dia akan detect semua tu. Dan apa yang best ni lagi, kita boleh klik GPS dekat bahagian bawah ni. Klik saja, dia akan bawa masuk dekat mana kita berada sekarang. Okay, so kalau kita rasa macam GPS ni tak best, dia punya suasana tu tak meriah. Okay, kita boleh klik bahagian kanan bawah ni, klik saja gambar 2 page ni, dia akan timbulkan 3D map. Okay, 3D map ni dia akan tunjuklah segala-galanya apa yang ada dekat depan kita, rumah ke apa ke, semua dia akan tunjuk. Macam kita pakai yang biasa ni, okay, biasa ni hanya tunjuk macam ni saja, map yang macam ni. Okay, kalau kita pakai yang ini, dia akan tunjuk keseluruhannya. So contoh kalau kita buat aktiviti, dia akan markkan kat mana kita buat aktiviti, kat mana yang kita gerak, kat mana yang kita tengah jalan, semua dia akan tunjukkan. Okay, so ini adalah contoh yang tunjukkan dekat korang. Lepas saja korang nak end nanti, korang hold saja button ni dan korang klik confirm. Lepas korang dah klik confirm, korang jangan risau apa yang di loading ni, sebab dia tengah sync-kan ke smartwatch kita. So nanti kita boleh tengok map tu dekat dalam smartwatch kita. Berapa jauh kita buat jogging, berapa lama kita buat jogging. So dia akan tunjuk dekat dalam smartwatch kita. Okay, so sekarang ni kita tunggu dia sync dahulu. Nanti akan share macam mana map yang keluar dekat dalam smartwatch kita. Okay, so selepas dah habis sync,
map akan keluar macam ni, okey, dekat dalam smartwatch kita. Lepas tu bila kita scroll saja dekat bahagian bawah, dia ada tunjuk kilometer berapa, kalori berapa, time yang kita buat berapa, step berapa, semua dia akan tunjuk. Okey, so ini adalah dekat bahagian sport. Kalau kita nak tengok kita punya history sport yang kita dah buat, kita klik saja history. Nanti dia akan tunjuk run berapa hari bulan yang kita buat, tarikh dia bila, kalori dia macam mana, semua dia akan tunjuk. Ini contoh yang Am dah buat. So dia akan tunjuk, nampak tak ada garisan warna hijau dekat atas tu. So ini Am dah test dekat outdoor, Am walking. Okey, dia dapat detect yang dekat mana Am jogging semua. So bila Am tekan saja map yang 3D ni, dia akan tunjuk kat mana Am jogging. Okey, so kat mana yang Am walking semua. So dia akan tunjuk. Dekat bahagian bawah ni pun ada data-data yang dia bagi tahu. Okey, so ini adalah bahagian sport. Bahagian health pula, dekat sini dia akan tunjuk korang punya motion data, sleep. So dekat sini dia akan tunjuk motion data, sleep, heart rate, blood pressure, blood oxygen. Semua data-data ni yang daripada smartwatch, dia akan bawa masuk ke dalam app smartwatch kita untuk bahagian monitoring. Okey, so untuk yang ini Am rasa semuanya Am dah sharekan macam mana, apa yang ada dekat dalam apps, apa yang bestnya smartwatch pro ni. Okey, Am harap dengan video ni korang lebih senang untuk kenakan smartwatch ni dan senang nak gunakan. Okey, so sekiranya korang ada problem, korang boleh terus WhatsApp tim Amasto untuk sebarang bantuan. Okey, kalau korang rasa macam nak buat pembelian smartwatch viral dengan harga mampu milik, korang boleh klik je link dekat bio nanti untuk terus buat pembelian. Thank you guys.